Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wa ifadah wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita pada hari ini untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, diistighfarkan untuk golongan yang hadir di dalam majlis ilmu, dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita mengajarkan kepada kita perjalanan jalan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbezakan kita perjalanan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu pastinya bersebab. Begitu juga dengan COVID yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, mengajarkan kepada kita banyak hikmah bagi mereka yang mencari hikmah di dalam kehendak ataupun sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah yang besar adalah mengajarkan kepada kita bahawasanya tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mengajarkan kepada kita hikmah untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hadir ke surau, nikmat duduk dalam saf. Bila kita ada nikmat duduk dalam saf, semua rapat-rapatkan saf, betul-betulkan saf. Sekarang dah kena duduk jarak-jarak. Jadi sesuatu nikmat itu dapat kita ketahui apabila nikmat itu dicabut, apabila nikmat itu hilang. Nikmat sihat, bila sihat kita tak rasa itu nikmat. Bila kita sakit baru kita rasa, ya Allah, hai nikmatnya bila sihat. Nikmat kebebasan, semua 3 bulan ni, ya Allah, duduk rumah rasa macam-macam lah keadaannya duduk rumah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat segala sesuatu itu di atas nikmat dan di atas hikmah yang besar untuk Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, agar kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jadi kita meneruskan pengajian kitab kita yang lama. Berapa lama tinggal? COVID bulan 3, 4, 5, 6, 7, 4 bulan. 4 bulan tak dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Tapi saya tahu mungkin ramai di antara kita yang menghadiri majlis ilmu secara online. Jadi ini pun satu nikmat yang besar, dapat kita berhimpun duduk dalam majlis ilmu. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Jadi kita sambung pengajian kitab Penawar bagi Hati, muka surat 94. Muka surat 94 pada perbezaan antara zahid dan fakir. Ini beza di antara orang yang zahid dan orang yang fakir. Ada orang bila tak ada duit je dia kata dia zuhud.
Ada orang bila susah dia kata dia zuhud. Adakah dia termasuk daripada golongan yang betul-betul zuhud ataupun zahid? Orang yang zuhud yang dimaksudkan di dalam perbahasan kita ini. Okey. Jadi kita baca qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Zahid itu mengasingkan diri daripada dunia kerana taat di samping dia mampu padanya. Okey. Adapun jika engkau terasing daripada dunia dalam keadaan engkau gemar padanya, maka dinamakan fakir, yakni papa, bukannya zahid. Ini perbezaan di antara orang yang zahid dan orang yang fakir. Zahid, orang yang mengasingkan diri, yakni menjauhkan dirinya daripada dunia dalam keadaan ia mampu untuk memiliki dunia. Adapun orang yang fakir, dia terjauh dirinya daripada dunia dalam keadaan hatinya gemar kepada dunia. Itu orang yang fakir. Orang yang fakir. Jadi kalau kita lihat pada maksud ataupun definisi makna perbezaan di antara zahid dan fakir ini, orang yang memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan Allah, dia juga boleh jadi orang yang zahid. Kerana apa? Ketiadaan pergantungan hatinya kepada harta tersebut. Saya bawa satu contoh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada satu hari ia terlambat untuk menghadiri solat asar berjamaah. Lalu untuk merasakan dirinya itu tidak terkesan dengan dunia, Sayyidina Umar menginfakkan sebahagian daripada hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal solat jemaah je. Kita tiap-tiap hari tak solat jemaah. Sayyidina Umar tinggal satu waktu solat berjamaah pun dah infakkan hartanya. Nak mengata apa? Tak ada dalam jiwanya para sahabat ini, walaupun mereka mempunyai harta, tetapi mereka tidak bergantung kepada harta benda mereka. Jadi orang yang kaya raya kerana nikmat Allah Subhanahu wa taala, yu'ti man yasha min fadlih. Allah memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah taala pilih. Ada orang yang mencari harta, ada orang yang Allah taala permudahkan baginya harta. Itu dua yang berbeza. Orang sibuk dirinya dengan harta, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda. Ini dua yang berbeza. Katanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahawasanya orang yang zahid, awaluz zahid, permulaan orang yang zahid. Permulaan orang yang zahid ni macam mana? Awaluz zahid, orang yang tidak meninggalkan akhiratnya kerana dunia. Ini orang yang perawalan zahid. Orang yang tidak meninggalkan akhiratnya kerana dunia. Dia kita memiliki harta benda dunia, tetapi apabila perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dahulukan perintah Allah taala. Orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana ingin mencari harta benda dunia. Macam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mendengar azan, maka mereka terus tinggalkan perniagaan mereka, tinggalkan kerja mereka, mereka terus pergi solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat para sahabat yang mana mereka itu bila azannya terus pergi solat, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salat. Katanya apa? Mereka inilah golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan lelaki-lelaki ataupun pemuda-pemuda, la tulhihim tijaratun, yang tidak memberi kesan dengan tijarah, perniagaannya, wala bai'un, ataupun jual belinya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan untuk menunaikan solat. Kalau kita berniaga, kalau kita lah, termasuk saya lah, kalau masuk waktu salat kita tinggal tak?
masuk je waktu solat kita terus solat ataupun kita melakukan amalan yang lain. Ini para sahabat Nabi yang sedang berjual beli pun meninggalkan dan terus melakukan solat. Kalau kita tak dapat buat benda lain, kita jaga solat. Kalau kita nak berjaya di dalam kehidupan kita, kita jadikan solat itu awal waktu. Bila dengar azan, sebelum azan kita bersedia untuk kita pergi solat. Itu orang yang berjaya, orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kawasan, satu tempat yang mempraktikkan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamus salati wa ita'az zakani. Di kota Tarim, di Yaman, mereka pada apabila azan sahaja, maka kedai-kedai semua tutup, mereka pergi solat. Masuk waktu azan, kedai dia tutup pergi solat. Kalau yang kedua kita tengok dekat Mekah lah, dekat Mekah ataupun dekat Madinah. Itu pun dekat Mekah dan Madinah itu yang dekat dengan Masjid Nabawi ataupun dekat Masjidil Haram. Jadi orang yang tidak terkesan dengan dunianya, orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana dunia, itu adalah awwaluz zahid. Perawalan orang yang zahid, orang yang zuhud, tak terkesan dengan dunia untuk meninggalkan akhiratnya. Okey, itu awwaluz zahid. Orang yang ketinggian zahid ini, mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka harta benda dunia, maka mereka memilih kadar keperluan di dalam kehidupan mereka, lalu mereka meninggalkan yang baqinya. Ini orang yang maqam yang zahid yang tinggilah. Kita tak ada, kita mencari-cari. Bila tak ada, kita kata zahid, tapi dalam hati, ya Allah, hai seronoknya tengok orang ni. Orang yang zahid ini, wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima u'tiya. Orang yang zahid ini, orang yang perawalan zahid ini adalah mereka yang apabila direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kafafan, mereka memadai, cukup. Ataupun dipanggil dengan sifat qanaah, memadai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Tetapi tidak bermakna untuk kita meninggalkan usaha. Kita berusaha, tetapi kebergantungan hati kita bukan dengan apa yang kita usahakan. Kaedah yang mudah, ini kaedah yang paling mujarrab untuk diperluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita, apabila kita berusaha untuk mencari rezeki, niat kita cari rezeki untuk memberi manfaat kepada orang lain. Saya rezeki itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri kita, bukan untuk keperluan kita sahaja, tetapi untuk memberi manfaat kepada orang lain juga. Ini tips yang sangat mujarrab, yang mana rezekinya mudah masuk. Okey, itu orang yang zahid. Permulaan zahid, mereka yang tidak meninggalkan akhirat kerana dunia. Dan orang yang al-muntahaz zahid, orang yang maqam tertinggi dalam zahid, mereka hanya mengambil dunia dengan keperluan dan kecukupan mereka sahaja. Itu beza di antara, itu darajat orang yang zahid. Adapun beza orang yang fakir dan orang yang zahid itu, orang yang zahid bila dia tak ada, dia tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Adapun orang yang fakir, bila dia tak ada, dia menggantungkan hatinya kepada dunia supaya dengan harapan dunia itu datang kepada dia. Itu orang yang fakir. Itu orang yang fakir. Kelebihan fakir daripada kekayaan. Fakir ni, kalau kita jadi orang yang miskin, orang yang bersederhana, maka janganlah kita bersusah hati. Maka janganlah kita merasa berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kelebihan orang yang miskin ataupun fakir di sisi orang yang kaya itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang yang kaya. Kelebihan fakir daripada orang yang kaya, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yadkhulul fuqara'u ummati al-jannah qabla aghniyaihim bi khamsi mi'ata amin. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis hadis hasan sahih. Katanya Nabi SAW, sekalian orang fakir umatku masuk syurga sebelum yang kaya daripada mereka dengan 500 tahun. Ini kelebihan. Orang yang fakir, dia masuk syurga terlebih dahulu daripada orang kaya ni 500 tahun. Okey? Kenapa mereka ni lebih awal? Bukankah orang yang kaya itu kalau buat baik dia masuk syurga juga? Betul? Orang yang kaya pun kalau dia buat baik patutnya dia lebih dahulu masuk syurga. Katanya ulama, walaupun ia masuk syurga tetapi ia orang yang terlewat masuk syurga berbanding dengan orang fakir yang zahid, memadai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Kerana apa? Kerana orang yang kaya, mereka di akhirat nanti akan dihisapkan dulu harta-harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Allah Ta'ala akan tanya dulu daripada mana harta itu datang. Jadi dia terlewat. Sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk syurga, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW, tetapi dia adalah sahabat yang terakhir masuk syurga. Kerana apa? Kerana hartanya banyak. Jadi jangan kita risau kalau kita miskin, yang mana yang dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabarkan diri kita dengan qanaah, memadai, syukur dengan segala nikmat keadaan yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Kerana apa? Kerana banyaknya harta, banyak pula hisap kita di akhirat nanti. Okay? Harta-harta yang kita simpan dekat rumah, baju yang tak pakai itu, manfaatkan. Beri sedekah kepada orang fakir miskin. Kursi-kursi kita yang kita dah tukar, yang tak ada tu kita manfaatkan, pergi sedekah, bagi sedekah ke orang fakir miskin. Jangan kita biarkan dekat rumah kita, simpan dalam stor sampai dah tak boleh pakai. Tak apa, nanti boleh buat kayu bakar. Sampai ke situ dia fikir. Lala simpan, tak jadi apa, dibuang juga. Jadi kita kena manfaatkan segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi orang yang miskin, orang yang fakir ini, dia masuk syurga terlebih dahulu daripada orang yang kaya. Kerana apa? Kerana orang yang kaya terhalang mereka itu dengan sebab banyaknya harta dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu kalau sebelum ia masuk syurga, kalau ia ahli syurga. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana dia dapat harta tersebut. Banyak duit, daripada mana dapat harta tersebut? Wa fima anfaqahu, dan kat mana pula engkau infakkan harta tersebut? Semua kena tanya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang bertengahan, kehidupan yang biasa dan cukup, makan kita semua cukup. Waktu Covid ni ada yang meninggal sebab tak makan ke? Tak ada. Kan? Semua masih keluar semua. Lagi besar-besar ada lah. Kan? Bukan tak cukup makan. Jadi Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita semua. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang keperluan kepada kita semua Allah Ta'ala tetapkan. Tinggal yang ekstra ni, kita nak letak lauk apa tu semua, itu pilihan kita. Tapi rezeki untuk hidup Allah Ta'ala akan berikan kepada kita untuk keperluan kita. Semua dah ada. Jadi bersyukurlah kita kalau Allah Ta'ala berikan kehidupan yang sederhana. Ini adalah satu khabar, berita gembira kepada mereka yang sudah berusaha di dalam pekerjaannya, sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupannya, tapi Allah Ta'ala letakkan dia pada keadaan yang miskin. Kenapa Allah Ta'ala ada jadikan orang yang miskin, ada orang yang kaya? Kenapa tak semua kaya? Orang berusaha semua dapat semua jadi kaya. Ramai tak orang yang berusaha tapi tak kaya-kaya? Ramai tak orang yang dia biasa-biasa je usaha tapi dia kaya? Pun ada juga. Jadi itu ketentuan Allah Ta'ala. Yu'ti man yasha'u min fadli. Ada Allah Ta'ala jadikan orang kaya untuk membantu orang yang miskin. Kalau semua orang kaya, siapa nak sapu sampah? Kalau semua orang miskin, siapa nak bayar gaji?
Jadi Allah Ta'ala menjadikan di antara satu sama lain untuk melengkapi di dalam kehidupan manusia. Okey, ini kelebihan orang yang fakir. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun, berkemungkinan riwayat yang 500 tahun itu bagi fakir yang zahid mendahului atas yang menggemari pada dunia. Ini ada riwayat yang lain mengatakan 40 tahun terlebih dahulu orang yang fakir yang zahid itu masuk ke dalam syurga daripada orang yang kaya. Berkemungkinan katanya ulama, riwayat yang mengatakan 500 tahun itu adalah bagi fakir yang zahid. Dia ada dua jenis fakir. Fakir yang gemar dengan dunia tapi dia tetap fakir juga, dia masuk syurga juga sebelum daripada orang kaya sebab tak banyak hisapnya dengan harta. Tetapi ada fakir yang zahid, dia fakir dan dia bersyukur dengan kefakirannya. Dia fakir dalam keadaan hatinya redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kita nak mana satu? Fakir ni, zahid ni semua sifat hati. Sekarang baru kita dapat nilai kita ni fakir yang zahid ke ataupun fakir yang raghib. Fakir yang zahid, fakir yang apa Allah Ta'ala bagikan dan aku dah usaha, alhamdulillah itu yang terbaik. Ataupun kita golongan yang Allah Ta'ala jadikan kita keadaan yang fakir tapi hati kita berkobar-kobar ataupun nak sangat jadi orang kaya. Kita duduk mana satu? Kita duduk mana satu? Semua tahu. Semua kita tahu kita tahap yang mana satu. Jadi nilai kezuhudan seorang itu adalah pada kebergantungan hatinya dengan dunia. Jadi orang yang fakir yang zahid terlebih dahulu masuk syurga daripada orang yang fakir yang raghib. Dan diriwayatkan dan riwayat 40 tahun itu atas fakir yang loba, 40 tahun lebih awal daripada orang kaya itu adalah fakir tetapi dia loba nak dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi SAW berdoa. Doanya Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah daku miskin dan matikanlah aku miskin. Nabi ini orang yang zahid yang raghib ataupun zahid yang orang yang zahid yang berkeinginan dengan dunia ataupun zahid yang memang tak nak dengan dunia. Nabi yang mana satu? Nabi ni dia pilih untuk menjadi miskinan. Allahumma ahyini miskin, ya Allah hidupkan daku dalam keadaan miskinan. Pernah tak Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak? Pernah. Tetapi Nabi SAW menggunakannya dan menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kehidupan Nabi adalah kehidupan yang sederhana. Nabi sendiri memilih. Allah Ta'ala menawarkan kepada Nabi untuk menjadikan Jabal Uhud fiddah, zahab, menjadikan Jabal Uhud itu zahab, menjadikan Bukit Uhud itu akan emas. Allah Ta'ala menawarkan kepada Nabi, disebutkan dalam taklid ta'liq di dalam kitab Riyadhus Salihin. Allah Ta'ala menawarkan kepada Nabi untuk menjadikan Bukit Uhud itu emas. Tapi Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sehari kenyang untuk aku bersyukur dan sehari lapar untuk aku memohon kepadamu. Nabi pilih. Kalau Nabi pilih untuk jadi kaya, semua orang sibuk dengan kekayaan. Tetapi Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dan berikan amaran kepada kita dengan kecenderungan ataupun kebergantungan diri seorang itu kepada dunia. Pernah satu ketika datangnya harta daripada Bahrain, harta jizyah diberikan kepada para sahabat Nabi SAW. Pada waktu ketika itu sahabat Nabi sedang solat fajar bersama dengan Nabi. Lalu selepas waktu solat itu pun sahabat-sahabat yang tengah solat dengan Nabi itu tengok rombongan yang dah nak sampai daripada sahabat yang pergi ke Bahrain mengambil harta jizyah. Lalu mereka pun dah excited nak dapat bahagian masing-masing. Sebelum solat pun dah tengok-tengok. Lepas habis solat, Nabi tengok ada sebahagian yang dah tak ada, pergi sambut yang nak datang bawa harta ni sebab nak bahagian masing-masing.
Ya, para sahabat juga seperti kita, tetapi mereka itu afdal kerana mereka bersama dengan Nabi, direct terus diajar oleh Nabi SAW. Maka pada waktu ketika itu, selepas habis solat, Nabi SAW tengok para sahabat, Nabi senyum. Kemudian Nabi kata, ambillah bahagian kamu masing-masing daripada harta jizyah ni. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi la akhsyakumul faqra. Wallahi demi Allah, aku tak takut korang ni fakir. Yang aku takut ni apabila Allah Ta'ala berikan kepada kamu dunia. Nabi tak takut kita fakir, sebab Nabi tahu tak ada orang yang mati kerana kelaparan. Maksudnya mati kerana tak ada makan, sebab Allah Ta'ala dah takdirkan rezekinya untuk hidup. Allah Ta'ala dah hadirkan rezeki untuk hidup pada seseorang itu, semua dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang Nabi SAW takut kepada kita, apa dia? Wallahi la akhsyakumul faqra walakin akhsya alaikum an tubsata alaikumud dunya. Akan tapi aku takut bila Allah Ta'ala hamparkan kepada kamu keluasan dunia, fatanafasuha kama tanafasu man kana qablakum. Maka kamu berlumba dengan kesenangan dunia itu sehingga fatuhlikakum kama ahlakatuhum, sehingga kamu dibinasakan seperti orang terdahulu dibinasa dengan berlumba-lumba dengan dunia. Jadi bukannya kita ni dilarang untuk mempunyai harta benda dunia, tetapi kita perlu mengetahui maksud apabila kita memiliki dunia. Apa tujuannya? Untuk membantu orang lain? Apa tujuannya? Untuk buat kebaikan? Ada tujuan. Para sahabat juga, ada sahabat yang kaya raya, ada sahabat yang Masya Allah, sahabat yang banyak harta, ada kebun dan sebagainya, tetapi mereka tidak terkesan dengan dunia. Mereka bahkan mereka itu mengorbankan dunia mereka, harta mereka kerana akhirat. Abu Talha disebutkan dalam Al-Kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Abu Talha pada satu hari dia solat di kebun dia. Dia solat di kebunnya. Solat sunat di kebunnya. Lalu ada seekor burung yang masuk di kebunnya Abu Talha. Kebun Abu Talha di Madinah. Besar. Lalu burung tadi masuk kerana rendang dan lebatnya daunan-daunan di kebunnya Abu Talha ini, burung tersebut tak jumpa jalan keluar. Dia duk pergi singgah ke pokok sana, singgah ke pokok sana, sehingga mata Abu Talha terikut dengan terbangan burung tersebut. Lalu menghilangkan khusyuknya Abu Talha ketika solat. Lepas habis solat, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak wakafkan kebunku ini kerana ia menggangguku daripada khusyuk di dalam solat. Allahu Akbar. Terus makna katanya mereka ini tak terkesan dengan adanya harta benda dunia. Kita zaman sekarang ni wal-iyazubillah, ada sebahagian yang mereka menjual agama kerana dunia. Dah tahu dah kalau kerja dekat, contohlah, kerjalah satu kedai, satu restoran ni memang kena, dia punya prosedur kena pakai seluar. Kalau pakai seluar tu mesti kena ketat. Jadi kita tahu anak kita nak pergi kerja sana, tak apa kerja, alah tak masuk neraka pun pakai seluar ketat kan. Sanggup mengorbankan agama, padahal tahu dah pakai macam tu tak elok. Kalau anak orang lain pakai ni, apalah pakai teruk sangat. Bila anak dia kena pakai sebab kena kerja lah, dah kerja nak buat macam mana. Korbankan agama, korbankan akhirat kerana dunia. Wal-iyazubillah. Okey. Jadi para sahabat ni mereka mengorbankan dunia kerana akhirat. Korbankan dunia kerana akhirat. Tak khusyuk dalam solat pun dah jual kebun. Kita Allahu Akbar, jauh daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pada zaman Sayyidina Umar, seorang lelaki yang disebutkan dalam kitab Durrul Mansur, salah seorang lelaki pada zaman Sayyidina Uthman, dia ada kebun. Sama juga ceritanya lebih kurang dengan cerita Abu Talha, tapi ceritanya agak lain sikit. Sayyidina Uthman
seorang lelaki tersebut mempunyai ladang kurma. Waktu tu waktu kurma tengah masak. Waktu kurma tengah masak. Lalu waktu ketika itu dia solat di ladang kurma tersebut. Pada waktu ketika itu matanya melilau melihat ada buah yang masak, ada buah yang tak masak, sehingga mengganggu kekhusyukannya di dalam solat. Maka lepas dia habis solat, dia fikir, astagfirullahalazim, kebun ini mengganggu aku daripada khusyuk di dalam solat. Maka dia pergi jumpa Sayyidina Uthman, dia wakafkan kebunnya ke jalan Allah, kerana tak dapat khusyuk di dalam solat. Jauh kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita ni, yang lebih lagi ada orang mempertikaikan sahabat Nabi. Kita punya sifat perangai nak bandingkan dengan sahabat Nabi pun dah jauh. Ini kan pula nak memperlekehkan ataupun memperendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Kita kena berhenti tepat waktu terus berhenti kan. Syak je berhenti. Covid tak boleh lama-lama. Okey. Di dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, himpunkanlah aku di akhirat nanti fi zumratil masakin, pada himpunan orang, golongan-golongan orang miskin. Nabi suka bersama dengan orang miskin. Di dunia pun Nabi suka bersama dengan orang miskin. Bila ada orang miskin, Nabi meraihkan orang miskin. Kadang Nabi kalau makan, Nabi makan bersama dengan orang miskin. Nabi makan bersama dengan orang-orang yang susah. Nabi makan bersama dengan sahabat yang duduk di Ashabus Suffah, di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tak ada keluarga, mereka yang tak ada rumah, mereka kehidupan mereka hanya menunggu panggilan jihad fi sabilillah, keluar jihad fi sabilillah. Nabi makan bersama dengan mereka. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Mus'ab ibnu Amir. Al-Mus'ab ibnu Amir, diriwayatkan daripada Khabbab ibn Arad, mengatakan bahawasanya di dalam perang Uhud, Mus'ab ibn Amir ni dia syahid di dalam perang Uhud, yang mana pakaiannya ada tinggal selai pakaian. Katanya kalau tutup kepala nampak kaki, kalau tutup kaki nampak kepala. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat tutup kepalanya, dan di bahagian kakinya meletakkan ranting-ranting dan daunan-daunan basah untuk mengkuburkan syahid Mus'ab bin Umair. Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair ni siapa? Mus'ab ibnu Umair ni di Mekah pada waktu sebelum ia masuk Islam. Mus'ab ibnu Umair ni adalah seorang orang bangsawan. Dia orang bangsawan, kata VVIP. Yang bila Abu Jahal, sebelum ia masuk Islam, bila Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka bila melakukan mesyuarat, di antara orang yang dipanggil untuk menghadiri mesyuarat adalah Mus'ab ibn Umair sebelum dia masuk Islam lah. Orangnya kaya, orang bangsawan, daripada keturunan Putrajaya, keturunan orang-orang kaya lah, orang-orang standard, orang elit. Tetapi bila dia masuk Islam di tangan Arqam ibnu Arqam, selepas beliau masuk Islam, beliau ini jadi orang yang zahid. Orang yang zahid, yang mana ibunya menghalau dia daripada rumah dan menghalang segala harta untuk diberikan kepada anaknya, ini Mus'ab bin Umair ni. Maka dia tak terkesan kerana dia dapat kemanisan Islam, kemanisan iman. Sedangkan dia dulu orang yang bangsawan, dan juga dia adalah orang yang yang handsome, yang tampan, sehingga perempuan-perempuan di Mekah itu
Bila kalau lalu je Mus'ab bin Umair ni, mereka ingin Mus'ab lalu. Kalau kita kat sini, Nazri lalu, masya-Allah. Tapi bila dia dapat Islam, masya-Allah, dia tak terkesan dengan hilangnya harta. Dan ia hidup dalam keadaan yang zuhud. Sehingga syahid dalam keadaan tak mempunyai pakaian yang cukup untuk menutupi jenazahnya ketika nak dikebumikan. Siapa tu? Sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kelebihan orang yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan Nabi SAW wafat pada ketika baju besi tergadai pada tangan orang Yahudi kerana terhutang disebabkan nafkah ahlinya. Nabi ada satu pedang, baju besi yang dipanggil Al-Batra. Selepas Nabi wafat, yang ambil baju besi itu Husain ibn Ali, Sayyidina Husain. Lalu lepas Sayyidina Husain diberikan kepada Ziyad, Ubaidillah ibn Ziyad, kemudian Abban ibn Husain, kemudian diberikan kepada Khalid ibn Usaid dan kepada Abdullah ibn Usaid. Jadi diberikan baju tersebut kepada baju besi tersebut kepada para sahabat dan kepada generasi selepas daripada. Nak katanya waktu Nabi SAW meninggal, baju tu dalam keadaan digadaikan, lalu para sahabat membayar dan mengambil baju besi tersebut. Katanya apa? Rasulullah SAW hidupnya biasa. Jadi jangan susah kalau kita miskin, sebab Rasulullah hidupnya pun miskin. Kita dituntut untuk berusaha, bukannya kita dipaksa untuk menjadi kaya. Kalau kita usaha, Allah beri, alhamdulillah. Jadi kita gunakan dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada tempat yang baik. Tapi kalau kita usaha, Allah Ta'ala tak beri pun, alhamdulillah, kita termasuk daripada golongan yang disayangi oleh Nabi SAW, golongan masakin. Dua-dua baik, dua-dua dalam keadaan baik, alhamdulillah. Jadi fakir itu jika ada, ia terpada dengan barang yang diberikan kepadanya, dan jika tiada, ia loba pada menuntut harta. Okey, orang yang fakir, makna fakir itu jika tak ada, jika ia tiada, maka ia menuntut ataupun loba pada harta. Itu orang yang fakir. Orang yang zahid adalah mereka yang apabila ada, ia bersyukur dan ia tidak bergantung hatinya dengan harta tersebut. Itu orang yang zahid. Awalu zahid, tidak meninggalkan akhirat kerana dunia. Itu orang awal yang zahid. Kita tengok orang-orang soleh yang masya-Allah hartanya pun banyak, orang yang kaya, masya-Allah. Kita tengok ramai daripada para ulama kita yang ada di kalangan mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala keluasan harta, tapi tidak dengan harta itu menghalang jadual ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang lain yang menguruskan harta tersebut. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafan. Tuba, beruntunglah, yakni syurgalah, liman aslama, bagi orang yang dah masuk Islam, wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupannya sekadar ia memadai. Maksudnya kehidupannya dengan apa yang Allah Ta'ala beri, ia memadai, dia bersyukur. Beruntunglah orang yang Islam, dia bangun tidur, alhamdulillah, apa Allah Ta'ala beri, apa yang dia usaha, apa yang dapat, alhamdulillah, itu yang terbaik yang Allah Ta'ala tentukan di dalam kehidupannya. Tak dia fikir perah, kejar sampai dia meninggalkan kefarduan ataupun kepentingan yang perlu dilaksanakan sebagai seorang Islam. Kadang dia sibuk mencari harta, nakkan kekayaan, Quran masih belum pandai, fardu ain masih belum lepas, muamalah dengan harta pun masih tak tahu lagi, sedangkan itu semua benda yang wajib. Benda yang wajib perlu ketahui. Jadi orang yang bijak, maka dia mencari benda yang perlu, yang wajib, yang perlu diketahui sebelum ia mencari benda yang kemahuan, kelebihan.
Orang yang zahid dia akan meninggalkan lebihan, dan orang yang qanaah mereka itu senantiasa memadai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan di dalam kehidupannya, memadai dengan segala apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan nama qanaah, orang yang memadai. Tetapi sebenarnya pahala fakir itu besar jika ia sabar. Orang yang nak berusaha tidak salah, tetapi kalau orang memilih untuk jadi fakir, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia sifat fakir ini, untuk pilihan ini tidak boleh dapat dengan semudah-mudahnya, melainkan jika ada kekuatan sabar di dalam hatinya. Semua sifat-sifat yang baik nak dapat ni mesti kena ada sabar. Kena ada sabar. Kerana apa? Kerana sifat nafsu memang suka pada kemegahan, pangkat, harta yang banyak, kemudahan. Itu sifat nafsu memang suka. Jadi orang yang nak mencapai segala darajat-darajat dan sifat-sifat yang baik ini, mesti perlu ada sifat sabar. Ini sifat yang paling besar. Kerana sifat inilah yang akan dipanggil Allah Ta'ala jadikan malaikat yang tunggu di hadapan pintu-pintu syurga tu. Para malaikat yang duduk di depan pintu syurga tu, dia meraihkan orang yang masuk syurga ini dengan satu sifat. Meraihkan orang yang masuk syurga ni dengan satu sifat. Sifat apa? Sifat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat yang duduk di hadapan pintu syurga itu mengucapkan panggil apa? Welcome untuk masuk syurga ni. Dia kata salamun alaikum, sejahteralah kepada kamu, bima sabartum, dengan apa yang kamu sabarkan. Fa ni'ma uqbaddar, maka inilah sebaik-baik tempat tinggal, yakni di dalam syurga. Dan sabar itu juga ada beberapa bahagian yang akan kita kongsikan dan kita bahaskan pada kuliah yang akan datang, pada fasal yang keempat berkenaan dengan sabar. Berkenaan dengan sabar dengan maksiat, sabar dengan ketaatan, sabar dengan musibah. Ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat, ada bahagian sabar yang perlu kita ketahui secara terperinci untuk kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita, dan menjadikan itu adalah sebahagian daripada kekuatan sifat yang ada di dalam diri kita untuk meraih keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sekadar itu saja berkenaan dengan zahid. Kesimpulannya, orang yang zahid ini, yang kita ambil kesimpulan sifat zahid ini, awal zahid ini orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana dunia. Orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana dunia itu perawalan zahid. Perakhiran zahid, darajat yang tertinggi orang yang zahid ini, mereka mengambil dunia kadar keperluan sahaja. Yang lebihnya bukan dibuang, yang lebihnya diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zahid yang tinggi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita daripada golongan yang az-zahid, orang yang zuhud, yang tidak bergantung hatinya dengan dunia, makan dunia hanya di tangannya sahaja, bukan di dalam hati. Katanya ulama, ij'alid dunya fi yadika wala taj'alid dunya fi qalbika. Jadikan dunia itu di tangan kamu, jangan di hati kamu. Macam mana nak tahu dunia itu di tangan kita ataupun di hati kita? Macam mana nak tahu? Bila hilangnya, tengok terkesan tak? Sedih tak? Murung tak? Stres tak? Kalau ada sifat-sifat tu, dunia dah masuk dalam hati. Tapi kalau hilangnya, kita tak terkesan, alhamdulillah, nak buat macam mana, Allah Ta'ala dah takdir dia waktu macam tu, dia tak terkesan dengan hilangnya, maka dunia bukan di hatinya, dunia hanya di tangannya, tak masuk dalam hati. Jadikan dunia di tangan kamu, bukan di hati kamu. Jadi semua benda ni kena ada praktikal, kena ada praktikalnya. Sifat hati kita kena membiasakan hati kita untuk tidak bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan kita orang yang sentiasa bersyukur dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita daripada kalangan orang yang sentiasa mengutamakan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada golongan orang yang zahid, yang syukur, ataupun kalau Allah taala menjadikan kita orang yang kaya, yang syukur dengan nikmatnya, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kuliah kita minggu depan hari Selasa juga. Sambung pada minggu depan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.